Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dah orang kata tu berminggu-minggu lah kan. Ya. Kita bersama dengan anda pastinya ya ke, tapi hari ini sangat-sangat menarik. Kita nak kupas terus pada anda. Dan serius jugalah Serius kes jugalah. ni. Ini kira-kira isu serius. Jadi kamera mana saya nak tunjuk ni? Kamera ni okey. Saya okey. You tunjuk ni Kami ibarat warga merempat. Merempat tahu, bukan main-main. Ini yang diluahkan oleh aktor senior dan juga aktris senior. Jadi kita mulakan sekarang dengan seniwati tersohor negara Rumina Sidek. Mama! Mama! Selamat datang ke Ya Ke, Mama. Mama sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, steady, seronok dengarnya. Dan juga kita bersama dengan sutradara terkenal. I panggil dia memang Spielberg. Alright. Beri kata pegang untuk Rashid Zibe. Sutradara tersohor Malaysia. Okey. Yes. Ni kita ada wakil daripada seniman. Orang kuat seniman juga. Okey, tak puas hati nanti siap dia lah. Boleh bagi je. Nanti Mak Abang Rashid boleh tanya je. Boleh. Kita bersama dengan Zack Khoo. Ya, timbalan Presiden Seniman Malaysia. Tu dia. Terima kasih sudi datang. Terima kasih kerana sudi dihentam kejap lagi. Sudi dihentam. Ini pasangan duet I, okey? Okey. Dalam anugerah skrin. Okey, tepukan kepada Fauzi Nawawi. Yes. Dan inilah pencetus. Yes. Apa ni topik ini? Topik yang kita akan paparkan topik kita hari ini emas. Okey. Tak lain dan tak bukan, saya amat-amat menghormati beliau. Kami pernah bekerja sama di dalam drama. Masa itu agak muda lagi lah. Agak muda lagi lah. Saya pun muda lagi, Kak. Nampak. Tapi dia memang bukan calang-calang ya. Sebagai seorang seniman. Seniman Jalil Hamid. Come on. Yes, Abang Jalil. Terima kasih sudi hadir, Abang Jalil. Okey, bang. Ni panas ni. Kita kena panaskan. Panas betul ni. Kita teruskan aja. Terus. Okey, saya nak tanya. Minta maaf jika saya berkata on that time, masa abang menulis tu, abang ada cakap apa yang terjadi? Apa Kenapa, yang membuat abang meluahkan? Sebenarnya keadaan ini dah berlarutan lama pun. Okey. Abang pernah melalui dan hidup bersama, bekerja bersama dengan Allahyarham yang dah lalu. Macam Allahyarham Muhammad Jun, Allahyarham Ahmad B. Kadang-kadang keluhan yang dilalui oleh mereka yang disampaikan kepada saya, kami berbual. Benda tu jadi satu rentetan mulalah. baik. Dan terbawa-bawa sampai ke saat ini. Saya ingatkan perkara yang macam tu akan berlalu kerana dulu sajalah. Okey, faham. Biarlah yang lepas tu lepas. Tapi rupa-rupanya dia jadi satu wabak. Wabak. Yang terbawa-bawa sampai ke sekarang ni. Saya nak tanya Haji, emas tu apa nilainya? Kalau mengikut emas tu sepatutnya berharga lah. Sepatutnya berharga. Jadi tak payahlah warga emas diletak warga emas. Letak warga tembaga je. Atau warga swasta kan? Kerana nilainya tak ada kan? Yes. Warga besi buruk. Okey bang, secara spesifiknya tak ada nilai, maksud abang tu apa? Satu contoh saya berikan. Saya di call, tanya waktu time yang begini free tak? Hari ini nampaknya memang kosong sebab saya pun tengah tak ada apa-apa offer. Dah dekat-dekat setengah tahun pun tak ada. Kalau setengah hari tak apa, ni setengah tahun tak ada. Okey. Dia kata, okey kita block date you. Ni kita akan syuting filem. Baik. Okey. Saya tunggu dah sebulan dekat. Tak ada juga. Tiba-tiba satu hari tu dia call. Okey, kita nak confirmkan syuting date. Okey, 4 hari syuting. Ginilah, ni syuting filem. Jadi kita bayar abang RM500 sehari. Sehari? Filem? Ya. Okey. Berapa scene saya ada? Pendek ke filem panjang tu? Itulah dia. Itu panjang umur ke pendek umurnya filem saya tak tahulah. Okey. Habis saya tanya dia berapa scene ada? Ada 17 scene. 17 scene. Kemudian berapa hari tu? 4 hari. Saya bila cakap dengan dia, "Dek, kenapa bayar mahal sangat macam tu?" Ya ke? Sebab abang dapat RM200 aja sehari yang dia orang bayar biasa. Abang bahasakan dia lah. Itu tak kerti bahasa ke, kena bahasa dia faham ke? Okey, faham. Jadi
Dia pun jawab, iya ke? Ya, jadi abang setujulah ya? Maknanya dia tak faham lah Dia bahasa tak tu. faham Dia tak faham lah, lah. dia tak faham. Ya Allah. Itu persoalannya. Oh, ya. Begitu standardnya warga emas punya harga. Abang Jalil cakap ada pelakon-pelakon yang ternama Ya. mendapat tawaran hanya RM150 untuk 2 hari. Ya. 2 hari RM150. Ya, saya. Masya Allah. Dah arwah lah. Dah arwah. Arwah. Di mana nilai kemanusiaan sebenarnya? Kemanusiaan. Okey, anda nak servis dia tapi anda bayar 150 tapi anda mahukan kualiti daripada pelakon yang dah establish. Sedih kan? RM150. Dalam hal ni itulah bila ada businessman, ada ahli perniagaan yang masuk di dalam bidang kita ni. Bila ahli perniagaan masuk, dia bukan di kalangan orang-orang karyawan ataupun orang seni. Maknanya penerbit dia tu di kalangan orang yang buat bisnes. Dia hanya fikirkan keuntungan, mengeksploitasikan pelakon. Ini yang berlaku. Tapi apa yang badan berkanun ataupun mana-mana persatuan yang menetapkan nak booking artis kena duit. Harusnya seniman kena memegang peranan lah. Ya. Ada company filem yang dapat grant, dapat subsidi lah, dapat loan lah. Lelah sancok. Rupa-rupanya, kalau dia pinjam RM1 juta, dia guna untuk buat filem tu RM300,000 je. Yang lain? Yang lain? Yang lain dia beli kereta baru. Mak Ma macam mana? Mungkin Mak Ma boleh kongsikan. Alah, nak kongsi pun nak menangis dulu. Mak mana nak nangis dah ni. Faham. Bukan nangis pasal saya tak boleh berlakon. Bila kita ingat kawan-kawan kita tu tak ada wajahnya dekat kaca TV. Tapi dalam hati, ya Allah ya Rabbi, dah bertukar sangat sekarang. Saya tak rela kalau pelakon muda macam Aida semua tu dijadikan mak. Saya tak rela. Dia masih ada perlakuan dia sebagai seorang remaja, tapi remaja yang berusia lah. Yalah. Kita ni memang ada seniman maaf ada seniman, ada semua. Saya tak pernah dengar seniman bersuara membela mereka yang tua-tua yang dah nak meninggal tu. Topik yang sekarang ini, kita dah berbicara, berbuih-buih, hampir nak bertumbuk dalam persatuan sendiri. Di antara golongan-golongan persatuan kita yang ramai-ramai ini, kita duduk bersidang. Dan saya tahu puncanya apa dan bagaimana nak mengatasi, tapi kita tiada kuasa. Kita terpaksa melalui saluran-saluran yang betul, baru kita boleh bercakap. Kita tak boleh cakap seberono. Pada saya, you have to come back to the first station. Yes. Penentu nak mengambil pelakon adalah station. Masa bersidang tu ada menyentuh tak tentang ini? Station. Tentang Ada. apa yang dinyatakan oleh Rashid? Saya cakap, boleh tak kamu beritahu pada orang yang jaga keuangan, mengangkat sedikit ke tahap yang tidak melampau dan tidak kurang yang melampau kepada menjaga bayaran artis. Muka di merah padam. Sebab dia tak sangka saya akan keluar soalan yang sama. Sebab kita asal daripada pelakon. Ya. Kita tahu bila kita berlakon, kita nego dengan siapa. Stesen yang tentukan. Kalau cerita aku cinta pemandu lori, aku cinta abang pilot, mana ada orang-orang veteran dalam Betul. tu. Cerita ni mainkan peranan untuk kita pilih pelakon. Bagi macam saya. Saya nak jadi bapa. Aku tak Okey boleh nak Fauzi, jadi tapi hero ada pun. watak mak ayah pun diorang mengambil ekstra. Mereka Ya. tidak Ya, ekstra, tidak betul. menawarkan kepada yang seniwati tersohor, seniman tersohor, melainkan Rashid Sibe yang mengambil Lepas tu inisiatif. berbalik pada bayaran tadi lah. Kalau dia ambil yang ada nama pun bayaran tetap ciput. Tetap kecil. Sebab tu pada saya tadi, we have to come back to the real situation. The real problem is penentu. Kalau kita hantar proposal yang diminta oleh stesen, bukan kita sesuka hati hantar. They want love stories. Dalam love story mungkin ada satu mak. Okay. Mungkin ada satu nenek. Yes. Dan satu mak ni dia nak juga pelakon-pelakon yang popular umur 40-an jadi mak. 50-an dia make up jadi nenek. So these people takkan dapat masuk. Walau sekuat mana pun seniman kata Yalah, dah ada satu seniman cuba membantu. Ya. Ni kan yang they have to get, tapi kalau station kata tak mau, kita tak mau. Bang, kalau abang Walaupun- fight pun memang tak boleh dapat juga. Bila dia fight, 3 tahun lah saya tak muncul kat stesen TV tu. Dan kita buka lah sekarang banyak TV online sekarang. Faham, Boleh buka faham. sendiri. Okey. Jadi saya tambah sikit pasal yang ini. Jadi seniman punya pendapat, punya perjuangan yang nak kita suarakan. Kita nak pihak kerajaan campur tangan untuk memberi setiap slot tu mesti ada 30% orang-orang veteran yang terbabit. Okey, kalau mereka tentang juga, saya punya soalan kepada seniman, berani atau tidak boycott TV station? Kita kembali selepas ini. Alright.
Ya, kita kembali sekali lagi dalam rancangan apa? Topik panas korang lemau. Dia orang terkesima, kau je terkesima. Tak sangka itu berlaku dalam industri. Korang kena tahu. Ya. Ini yang berlaku di dalam industri sekarang. Jangan nak tengok yang lalu red carpet yang cantik aja yang follower berjuta-juta. Kak Uji, okey, kita ada Fauzi Nawawi. Saya rasa awak belum lagi masuk dalam kategori veteran. Masih relevan. Tapi memegang diberi watak-watak pakcik atau pun pernah juga kan? Pernah. Macam sekarang ni saya tengok sampai satu cerita tu saya sampai tak kenal ni pelakon ke ataupun dia orang ni rehearsal ke ataupun rehearsal ataupun making of ni. Maknanya kualiti dia tidak di situ. Pelakon tu atau saya yang jarang tengok TV saya tak tahulah. Sampai bilakah arus drama kita punya trend drama di Malaysia ni nak jadi macam tu, hanya kita pilih kerana dia punya populariti. Kita tak pilih kualiti lakonan dia. Lama kelamaan dia akan membuatkan penonton menilai drama Melayu ni di dalam satu kategori kualiti yang rendah. Itu yang merisaukan. Lama kelamaan kita akan hilang. Mak cakap apa tadi? Mak ada cakap sesuatu dengan Abang Rashid tadi apa? Mak cakap, mak ada tengok satu drama, mak tengok Zap. Perempuan tu memanglah yo lah. Orang kata pak yo lah orang Jawa tengok kan. Memang wajah-wajah yang saya tak pernah tengok kan. Satu, lepas tu next dia durian. Maka binasalah mereka-mereka yang lama tu menimbulkan dengan kelebihan dia di mana. Apalah yang berlaku sekarang ni. Bila manusia ni dah bercanggah pada dengan duit, dengan stesen. I suka dia ni, I tak nak ni, I nak ni. Dia yang nak tau. Ini dia orang sendiri yang cerita, bukan saya yang jumpa. Saya nak Abang Jalil menjelaskan kepada penonton dan juga pelakon-pelakon baru ni dan juga para penerbit. Sebenarnya, saya tak mungkin Jalil Hamid nak cemburu dengan yang baru. Okey, persoalan cemburu ni, saya rasa bagi kehidupan seorang artis yang biasa hidup dalam bidangnya, rasanya cemburu ni tak ada. Yes. Cuma, dia bukan satu perasaan cemburu, cuma terasa terkilan. Asyik kau aja aku ni bila? Yes. Kan? Yes. Padahal sebenarnya peluang tu ada. Bekerja bidang ini, cari makan bidang ini. Kalau orang tu hidupnya sebagai pelakon, sampai bila dia akan berlakon juga kan? Sampai dia mati pun, kalau boleh orang akan shoot waktu dia mati tu. Yes. Memang itu dia kerja dia, pelakon. Tetapi kalau tidak diberi tugas berlakon, apa yang dia boleh buat? Kalau kita dapat seorang pelakon yang veteran, kita rasa tercabar tau. Dan dia ni memang best. Kita dah tahu dia punya portfolio, dia punya berating yang bagus. Jadi macam mana kita nak jadikan dia lagi best? Supaya dalam drama tu dia tak jatuh dengan pelakon muda. Bukan kita nak bunuh pelakon muda, no. Tetapi sebagai seorang pengarah, saya rasa kita berbangga. Dan saya banyak mengambil pelakon-pelakon veteran ni sebagai, sebab saya suka dia orang. Saya rasa dia orang ni yang letopkan TV tu. Betul. Orang baru-baru ni hanya menambah, menceriakan. So kalau you buang orang lama ni, saya rasa something wrong in your mind. Hanya jauh hari mengenal Manika. Tapi saya tak nak tanya soalan ni nampak macam pelik. Tapi bunyinya perlu diluahkan. Bukan kita macam mana nak membantu pelakon baru. Macam mana kita nak membantu pelakon lama. Betul. Dia bila kita dapat satu naskah katalah kan. Kalau kita diberi peluang, kita dapat satu naskah, kita tengok cerita tu terus tak ada orang tua. Dan kita tengok pula satu naskah lagi, cerita tu penuh orang tu dan cerita ni memang bagus. Tetapi cerita tu tak dipilih. Sebab katanya cerita ni tidak akan memberikan rating. Sedangkan pada saya, Jalil Hamid ni dah berpuluh tahun berlakon, orang nak tengok dia berlakon. Sama juga dengan Oji Ahmad Daud, sama juga Mama. Orang nak tengok dia berlakon. So kalau nak tengok, kita mix lah. Jadi ambillah pelakon-pelakon yang top sekarang ni yang memang stesen gedik tengok kan. Mixkan dia orang. Dah confirm cerita tu akan ada rating. Saya tak faham sekarang ni skrip ni dipilih dari segi populariti dia ke ataupun dari segi cerita yang akan mesej yang kita dapat nanti. Pada saya sebagai seorang penerbit dan seorang pengarah, kita kena diberi peluang untuk membuat apa yang kita nak. Itu yang membezakan antara you dengan pengarah-pengarah yang lain. Kita mewarnai. Tapi cerita-cerita sekarang apabila saya hantar naskah-naskah yang begitu, mereka kata, oh ni tak boleh lah bang, sekarang cerita ni tak akan bagi rating. Cerita yang memberi rating adalah suami. Tidak realistik lah. Apa salah kalau stesen merasakan bahawa pelakon A ni memang memberi rating yang bagus, kita blend. Supaya kita ada cerita yang bagus untuk kita bagi pada penonton. Okey, siapa pelakon lama yang anda kenal? Selain yang ada kat sini. Siapa? Cuba sebut. Setiap seorang satu nama. Setiap seorang satu nama. Zaman kegemilangan Shaw Brothers. Siapa pelakon yang dilahirkan oleh Shaw Brothers? Abdillah. Okey. Macam penerbit-penerbit baru misalnya kan. Macam lapisan dia umur dia. Shaw Brothers. Dia langsung tak tahu lah. Pecah dia.
Kan dia takkan tahulah siapa-siapa artis yang hebat. Sebab dia pun won't bother. Yalah, betul. Kan? Dia janji kerja ada gajinya. Bagi saya cakap pelakon pun. Okey. Saya keluar daripada baju saya boleh? Boleh. Silakan. Tadi nanti terjawab Okey, seniman. Sekarang Zack. Saya aktor lah. Okey. Zack kau kena kuat ni. Saya pun terbiasa memang terkena walaupun pada veteran. Saya sendiri terkena. Sebab saya hampir ada 6 bulan, 7 bulan saya tak beraksi. Kita berlakon kerana untuk menyampaikan mesej yang diamanahkan untuk kita bagi terjemah kepada masyarakat. Itu perjuangan kita. Bila pak bayaran, saya akan tanya, ni setengah jam ke 1 jam? 500 lah. 1 jam? 1 jam? 700? 700? 1 jam. Dialog banyak. Kita dapat scene banyak. So, bukan saja veteran kena, pertengahan usia macam kita orang yang 50-an ni pun kena. Tetapi apa yang berlaku di hadapan semata saya bukan hanya dari segi dollars and cents. The treatment that they are being given on set also. Kadang-kadang yang saya nampak depan mata saya seorang seniman tersohor harus menanti si budak baru. Dan pengarah tak berani bersuara, pengurus produksi pun tak berani bersuara kerana dia tengah popular sekarang ini. Betul. Lepas tu saya cakap, apabila stesen yang dak seorang artis tu akan jadi manja. Stesen A ndak dia, stesen B nak dia, stesen C ndak dia. Dia boleh bagi kita 8 hari, tapi dia cuma bagi 4 hari. 4 hari lagi dah lain jadual station. ketat. Dan kita tidak boleh lawan sebab stesen lain nak. Pada saya dalam satu penceritaan tidak salah. Kalau cerita orang tua saja, tak salah. Jadi orang nak tengok, orang akan jatuh cinta, orang akan merasakan bahawa sesuatu benda dah ada dalam tu. Daripada you letak satu cerita yang moden, urban, tetapi towards the end of the day, anak-anak kita pun tengok, ada ke cerita macam ni apa? Is that benda tu ke yang kita nak portray kan? Kan, jadi kita rasa macam, aku seorang seniman, aku seorang ahli yang boleh membuat suatu benda yang lain, kenapa aku kena follow? Because kita tak ada power, that's one thing. Macam abang cakap tadi lah, tak mustahil satu hari nanti bila orang dah tengok cerita Melayu je, tengok cerita kita orang tutup. Because kita dah hilang kepercayaan bahawa ada kualitinya cerita kita. Berbalik pada soalan Kak Oji kepada seniman, beranikah jika berani atau tidak seniman mengambil langkah untuk memboikot TV station untuk memperjuangkan seniman dan seniwati negara Malaysia? Kita kembali selepas ini. Ramai sebenarnya, tapi salah seorang Datuk Rahim Razali. Dia kalau bawa watak tu macam kita boleh rasa apa yang dia rasa. Sama ada dia bawa watak sedih ke, dia bawa watak orang kaya ke, orang tua yang gatal ke, semua menjadi. Industri sekarang ni terlalu banyak cerita-cerita yang berdasarkan novel. Dan novel pula perlukan hero-heroin yang muda. Kadang-kadang bukannya tak perlukan pun artis-artis veteran, perlu. Tapi watak yang diperlukan tu tak sesuai dengan diorang. Cerita-cerita yang sekarang ni nampak macam diorang lagi memerlukan artis-artis yang muda, macam hero-hero muda, heroin yang muda. Sebenarnya itulah kesilapan industri sekarang ni. Bagi diorang, artis-artis veteran ni zaman dah berlalu. Jadi kita perlu fokus pada artis-artis muda. Jadi bayaran pun tak perlulah semahal artis-artis muda sekarang. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kita kena value diorang lebih. Sebab diorang lah industri filem kita atau industri kita sekarang ni berjaya. Sebenarnya nak suruh bagi job pun, siapalah kita nak paksa untuk diorang bagi job. Tapi itulah, artis-artis lama sering dipandang remeh. Sampai kadang-kadang ada yang dah tak ada kerja langsung. Jadi untuk generasi akan datang untuk lagi kenal artis-artis lama, mungkin perlu lebihkan wajah-wajah diorang. Ataupun kalau tak nak panggil untuk drama ataupun filem pun tak apa, mungkin boleh buat satu majlis untuk meraihkan diorang. Mungkin boleh panggil untuk benda-benda lain. Anugerah-anugerah pun penting. Sebab anugerah-anugerah sekarang pun rasanya banyak bagi pada artis-artis yang baru. Kalau untuk artis veteran je mesti macam dalam 1 atau 2 award. Mungkin anugerah tu macam perlu diperbanyakkan lagi untuk artis-artis veteran. Okey, sekarang kita nak ambil Zack jawab balik. Berani atau tidak memboikot TV station? Persatuan, kita tak boleh bergerak perseorangan. Persatuan, kita kena gerak semua ahli-ahli. Mendapat persetujuan daripada ahli-ahli, kita baru boleh buat satu tindakan yang waras. Ini satu pandangan saja. Cuba kita, seniman contohnya, FDAM, duduk satu waktu, kita adakan satu perjumpaan round yang table mana melibatkan semua artis. Semua persatuan. Semua persatuan, kita panggil mereka ini untuk duduk sama-sama untuk bincangkan soalan. Dan bila kita dapat satu solusi ataupun solusinya, kita ambil,
Baru kita ketengahkan kepada stesen, kepada sesiapa yang berhak, kepada ini kementerian. result dia. Sebab masalah ni bukan hanya jatuh kepada pelakon, kepada producer, kepada director macam saya pun apabila once you get older, orang merasakan bahawa you tidak boleh buat seperti mana kehendak stesen. Sedangkan kita yang meletupkan industri dulu. Orang-orang lama ni dulu yang mewujudkan stesen sampai popular sampai sekarang. Yes. Tanpa orang lama ni tidak ada orang baru pada saya. Okey, berbalik pada RM150 2 hari. Saya sangat-sangat Kau terperanjat lah, Ji. terperanjat. Okey, artis tersebut terpaksa mengambil juga, Abang Jalil? Okey, artis ini hidup dia macam saya kata berlakon. Dia memang kerjanya hanya berlakon saja. Dia tak boleh nak kerja kilang. Betul. Dia tak boleh lagi nak buat kerja lain. Sebab bila dia buat kerja di kilang, orang akan tanya, kenapa tak berlakon lagi? Persoalan hari pertama, okey. Kedua, ketiga, kalau hari-hari dipersoalkan, jadi masalah. Mahu penampar gila dia panggil. Air muka lagi? Air muka. Maruah dia. Maruah, yes. Akhirnya jadi apa? Dan kalau you fikirlah, dah lama lah sebagai artis. Alamak, aku nak bayar duit bil api lah. Tak ada lah, dah hutang 3 bulan dah ni. Bulan depan kereta aku kena tarik ni. Kalau tiba-tiba orang datang offer macam tu, Terpaksa. terpaksa terima. Tak bang, masalah itu dia sebenarnya daripada dulu. Kita ni artis ni dia tak ada satu kadar harga yang tetap. Ya. Dan kita tak ada satu peraturan di mana production kalau booking kita dia kena bayar dulu. So siapa yang akan menetapkan? Siapa yang akan bantu kita untuk menetapkan peraturan ni? Mana kalau nak booking artis kau kena letak at least 10% dulu. Sebab apa bila dia dah booking dia dah tak commit dengan job lain. Tiba-tiba last minute, abang nama abang tak lepas lah kat stesen. Aduh. Okey, ini semua kontrak. Saya tertarik bila kita mengambil artis muda, artis baru. Dia dah letakkan dia punya terms and condition. Manager lah, manager yang okey, letak. boleh berlakon tapi 4 jam ya. Lepas tu dia kena ada photoshoot apa benda semua. Kan? Okey, kenapa itu tak dipraktikkan kepada artis-artis veteran? Sebab mereka bukan pilihan stesen. Tadi tanya pasal apa tadi? Lupa. Photoshoot. Kontrak. Yang tadi tengah hebat ni. Pakcik dia nak sangatlah. Dia katalah dia nak kita sangat. Macam ni bang. Tak ada bang, dia dalam kita buat bang dalam 2-3 jam, 2-3 scene je satu hari, tak ada masalah bang. Dia hantam 6 scene. Bang sekejap bang Tambah. Minta maaf. Kita ada hal sikit ni. Ada pelakon ni. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita terpaksa kena ambil abang. Kena tambah scene. Harga tambah tak? Tak ada. Tak tambah. Dia tak cerita pasal tambah. Dia cerita minta tambah kerja. Tak ada tambahan. Minta kerjasama. Minta kerjasama. Okey. Okey Dek, terima kasihlah. Ya, adik bagi abang job pun abang dah cukup. Terima kasih. Ayat cakap ayat yang tu dah tak ada mana tu adik bagi job semua. Tak begitu. Dalam hati. Dalam hati. Mak, dalam hati. Okey kita buat. Ini buat dia sudah kayu. Kayu dress sampai pukul 12:30 pagi. Kalau makan kat kedai mamak pun kalau kau tambah, Bayar bayar kan? Kan bayar. Artis macam tu lah. Pada saya kita bukan nak lebih memburukkan industri. Industri kita memang ada macam-macam. Tetapi biarlah isu ini orang tengok dari satu sudut yang baik. So once kita dah dapat yang busuk tu dia harus diwangikan. Kalau dah berlakon dia tak boleh kerja lain dah. Memang cinta dia dan jiwa dia bila dah masuk satu kaki tu dia tak keluar lagi dah. Memang di situlah sampai dia mati. TV station banyak tapi job tak ada. Boleh percaya? Betul? Kan? Masa saya di Jakarta, Abang Jalil, begitu kuat tau persatuan artis dia. Sangat-sangat kuat. Pelakon baru di sana, selagi you tak lulus Taman Ismail Marzuki, jangan harap you nak muncul sinetron belum filem lagi tau. Macam mana dia jaga mutu kat sana. Pelakon kita menang Dewi Remaja pakai crown aja besok. Selama ini saya melihat satu keadaan di Malaysia ni, di negara kita, bahan penerbitan ini selalunya tidak dihubungkan dengan agama. Ya. Dengan budaya. Itu satu masalah paling besar sekali yang akan merosakkan generasi yang akan datang. Menang award. Kan? Dah menang award. Abang Jalil pun dah pernah menang anugerah. Problem tak dari segi bayaran dan jangka masa yang lama untuk orang memberi tawaran balik? Mengalami tak benda tu? Perkara ni abang pernah lalui di depan mata bang. Orangnya masih hidup lagi, kawan saya Abu Bakar Omar. Okey. Yes. Dia dah dapat award. Ya. Orang offer dia berlakon filem dengan bayaran 1,500 untuk sehari. Okey. Dia datang bawa award dia. Okey. Dekat company itu dia datang, dia tunjuk kat producer. Ni, aku dah dapat ni tokong ni tau. Layak ke kau bayar dengan bagas ni? Tapi kenapa luar negara
mentaliti. Luar negara Academy Award menang aja kan. Leonardo DiCaprio dia kata kan. Filem tunggu nak buat. Yes. Dengan bayaran yang setimpal dengan kualiti yang dia ada. Tak bayar duit dulu. Tapi kita kat sini dapat aja award. Jangan ambil dia lah. Dia demand lah. Ni Kang. Dia demand Dulu lah. biasa kita bayar untuk filem 50. Ini tentu diminta 150 ni. Itu masalahnya saya cakap emas tu mutu dia tinggi. Mutu dia sepatut dijaga. Tapi mentaliti orang kita melihat emas tu rendah. Dan lagi satu, di sana ianya industri filem, muzik merupakan ekonomi. Betul. Alright, okey, jangan ke mana-mana. Kita akan bertemu selepas ini dengan lagi cerita-cerita yang lagi panas. Artis lama saya lebih menyukai Wan Maimunah. Saya tengok daripada aspek lakonan dia, kita dapat lihat lakonan tersebut banyak adegan-adegan emosi yang ditonjolkan secara realiti. Kita sedia maklum kualiti yang dia ada telah diadaptasi dalam lakonan. Secara tak langsung kita boleh lihat lakonan air mata ialah satu trademark dia. Jadi pihak produksi sedia maklum tahu kewibawaan dia untuk berlakon dalam watak sedih itu sangat berjaya lah. Ada pro and con. Mungkin pihak produksi itu sendiri melihat dari aspek kesihatan, mungkin bagi nak angkat orang baru untuk melakonkan watak-watak baru. Tapi pandangan sebagai penonton, ianya nampak macam berat sebelah lah apabila artis baru bila naik ada populariti terus diberi memegang watak utama. Sedangkan kualiti dalam lakonan kita belum diuji dalam pelbagai aspek. Mentaliti rakyat Malaysia dia lebih suka kepada populariti. Generasi baru tidak kenal dengan pelakon-pelakon veteran yang lama. Itu menyebabkan kekurangan tarikan penonton. Tapi sebenarnya mentaliti itu perlu dihapuskan sebab kualiti dalam lakonan, kualiti dalam segi aspek seni dapat menjadikan satu level pemisah iaitu antara pelakon dahulu dan pelakon sekarang, di mana pelakon dahulu dapat mendidik pelakon baru untuk menyampaikan cara pergolakan emosi dalam sebuah cerita dengan lebih baik. Lepas tu saya cakap dulu pelakon lama kalau berlakon dalam satu drama walaupun kita 10 hari tetapi kita boleh jadi adik-beradik sampai 100 tahun. Betul. Pelakon sekarang kau syutinglah 90 hari ke 95 hari ke dia tetap duduk dalam kereta je. Okey, Mak Mah dia tadi muka berkerut-kerut. Mak Mah apa yang tak puas tadi? Kalau dah tua berkerut-kerut tu dia tak puas hati dah. Bila Mak Mah menang anugerah kan berapa lama Mak Mah baru dapat job seterusnya? Biasa dia kalau mak ni macam orang kata macam nasi tambah tu kalau dah tak ada orang lain. Dia panggil orang lain semua tak dapat, panggil mak mau tak apa. Macam tu dia dah. Nak tanya Fauzi, Zee. Sebelum kita conclude kan. Ramai orang kan berkata, okey pelakon lama demand segala macam kan. Kalau pelakon tu tak nak, tak apa. Kita panggil je ekstra. Fauzi, kau pernah mengalami tak? Saya pernah mengalami. Jadi tindakan saya mudah je. Kalau kita dah letak diri kita sebagai emas ni kalau dicampak di dalam najis, orang nampak emas, orang tak nampak najis. Tapi kalau najis dicampak di dalam emas, orang nampak najis, orang tak nampak emas. Jadi saya pilih, biarlah kalau dia tak boleh nak bayar pun, saya sanggup berlapar, saya sanggup tak ambil, saya ada satu value. Jadi kalau kau nak, kau boleh ambil. Kalau kau rasa tak nak, kau ambil orang lain tapi kau tak akan dapat kualiti yang macam mana yang aku boleh bagi. Kita harus berterima kasihlah kepada sutradara Rashid Sibi. Kita betul-betul harus berterima kasih kepada sutradara Rashid Sibi. Kerana dia banyak membantu. Meletakkan tahap yang tinggi. Saya rasa mesti ramai satu veteran jumpa abang. Diorang sayang saya, sebab tu saya sayang diorang. Itu macam murah, rezeki dia murah je. Cara bekerja. Budaya kerja? Budaya kerja kita. Kita selalu discuss, berbincang. Yes. Sesuai tak dengan watak ini, dengan bapaknya watak ini, mak ni watak ini, begini-begini. Selalu ada perbincangan. Dan tak secara langsung membaiki cerita tu. Yes. Tapi kadang-kadang kita punya cerita ni dah dieksploitasikan oleh syarikat-syarikat besar di stesen. Dia ni dah bertapak, dia ni giant punya player, maknanya producer. Jadi tak dibagi peluang kepada anak-anak seni seperti Abang Rashid. Memang daripada awal dia pengarah, dia penerbit. Tapi dibagi peluang kepada company syarikat-syarikat baru. Kan? Kawan dia, ahli perniagaan yang baru tubuh syarikat baru 2-3 hari baru pokok dah dapat job 26 episod, 100 episod. Tapi anak-anak seni yang lain yang dah lama berkarya ni dipinggirkan. Bukankah saya pernah dengar dulu, tak silap saya Abang Jalil, bahawa Finas akan mengambil tindakan
mereka tidak akan memberi license sewenang-wenangnya, melainkan orang itu mempunyai ilmu di dalam bidang production. If I'm not mistaken. Cakap aja. Okey, Zack, you dah termenung. Okey, so sekarang you rasa apa yang you boleh bantu ni, seniman boleh bantu ni? Kita akan, yang 30% tu kita akan suarakan kepada kerajaan. Kita mohon dia keluarkan satu keliling kepada semua syarikat TV. Setiap drama diwajibkan mada mengikut kesesuaian. Yang itu kita perjuangkan dulu. Sebenarnya itu masalah kita. Sebab macam saya sendiri ada masalah bila anak saya masuk universiti. Saya tak dapat beasiswa sebab alasan pelakon bapa. Okey. Bapa pelakon, mak pelakon. Itu masalah saya. Sebab sedangkan anak saya pelajar 9A masa SPM. Pelajar terbaik. Saya tak dapat apa-apa. Nak dapat PTPTN pun tak dapat, beasiswa pun tak dapat. Tapi kalau dalam keadaan berlakon sekarang ini, dengan tawaran berlakon sekarang ni, macam mana saya nak survive? Anak saya bukan 3 tau, 7. Wow, murah rezeki kau, Fauzi. Lebih kurang Jadi kita ni bila dilabelkan sebagai pelakon popular, anak kita di sekolah tak dapat buku pinjaman, tak dapat beasiswa. Jadi siapa yang akan bantu kita? Seniman nak bantu? Saya rasa tidak ada lagi isu itu dalam tu kan. Problem Persatuan Seniman, kebanyakan yang isu-isu ni diorang pendam. Kita ada kaunter biro aduan. Ada biro aduan. Diorang kena datang lapor masalah diorang. Suarakan. Bila ada, kita baru kumpul. Kita kumpul dan kita akan buat satu keputusan. Kita akan jumpa menteri ke, jumpa siapa ke untuk kita ajukan benda-benda yang masalah ini. Sebab menteri tahu masalah kita. Yang tak tahu kementerian-kementerian. Persatuan Seniman ini seharusnya melihat keadaan artis. Kenapa artis ni dah lama tak ada? Apa yang dia buat? Cuba bagikan satu cara datang jumpa ke, panggil ke. Tak usah panggil lah, pergi cari dia. Sebab kalau panggil memang susah lah. Kan? Apa ada maruah kan? Ada maruah pada pandangan saya lah. Apa yang perlu sekarang buat, kita tak payah nak menyalahkan sesiapa. Yang sebenarnya dalam satu tugas yang diperuntukkan kepada persatuan, kita kena faham. Persatuan ini adalah satu kepercayaan. Yang diberi kepercayaan oleh semua orang. Jadi sebab seharusnya persatuan ini yang memperjuangkan. Jangan disoalkan apa bantuan ahli kepada persatuan, tapi kita kena fikirkan satu benda, biarlah persatuan itu berusaha untuk membantu. Kadang-kadang kita perlukan, kalau kita segan nak bagi tahu direct, kita boleh sebagai kawan minta kawan bagi sampaikan berita itu. Sekarang kita boleh pergi turun dan kita boleh selesaikan masalah cara baik. Minta itu je lah. Macam ni baru saya tahu. Sebab selama ni dia mengekalkan imej dia yang bersih dan dengan kekacakan dia, itu kelebihan orang pelakon ya. Di rumah tak boleh buat benda ni. Kita boleh mengekalkan kita punya wajah yang ceria tanpa kita mempamerkan duka di dalam hati kita pada masyarakat. Okey, alhamdulillah. Setuju sangat-sangat. Dan saya terus terang, kita pun dah kena wrap. Tapi saya terus terang, saya kata kat Malaysia ni yang terlalu banyak sangat persatuan, cakap aja banyak, kerja tak ada. Okey, jom. Jadi tapi kita mengharapkan apa yang kita bincang hari ini ada solusinya, ada mata yang memandang. InsyaAllah. Semoga hak-hak pelakon-pelakon veteran ni terjamin. Ya, dan terima kasih kami kepada seniman Jalil Hamid. Tepukan gemuruh adik-adik. Fauzi Nawawi, Zack Cool, Mama, Rashid Sibe. Yes. Terima kasih sudi hadir dan kita ada hadiah yang akan diberikan silakan kepada Puan Maria. Tetamu kita. Hilangkan stres, ada hadiah bawa balik. Relax. Puan Maria dipersilakan. Relax. Kita bawa. Relax. Chill. Okey, apa random apa? Ikut turutan tempat dia. yang kelima, wakil daripada seniman Zack. Terima kasih Zack. Mana hadiahnya? Ada ni. Tanya. Aku tengok benda ni macam tak percaya datang dapat. Apa hadiah? Terima kasih Zack. Okey. Nombor 4. Kita nak berikan hadiah kepada Fauzi Nawawi. Pasangan duet KOG. Trending worldwide. World trending singer. Fauzi Nawawi. Alright. Tahniah Fauzi. Okey. Seterusnya. Ni ada 3 hadiah yang besar-besar ni. Alright, okey. Mak, besar ni hadiah ni. Nombor 3. Kita panggil dulu nombor 3 Rashid Sibe. Okey. Okey.
Allah. So sekarang di antara Seniwati Rumina Siddiq dan Seniman Jalil Hamid. Ya. Tengok orang bermutu. Main-main. Dua-dua sama, saiz je berbeza. Okey. Kita nak panggil nombor 2 dulu. Okey. Ini bermakna yang tinggal tu champion lah. Alright. Okey. Untuk tempat yang kedua, berikan tepukan untuk Mak. Ya, dan juaranya Abang Jalil Hamid. Kita punya champion hari ini Abang Jalil Hamid. TV ni Mama. TV. Ya. Okey, mana tanya Abang Jalil. Untuk juara Abang Jalil lah. Tu dia. Okey, tanya. Sekali lagi terima kasih Abang Zaid, Fauzi. Terima kasih Abang Rashid. Terima kasih semua. Terima kasih Abang Jalil Hamid. Terima kasih kepada Maria Medical atas sumbangan hadiah pada hari ini. Yes. Dan kita saya rasa amat gembira kerana sedikit sebanyak kita dapat menyuarakan dan mendengar rintihan mereka-mereka ini yang telah diberi anugerah dari Allah. Bukan mudah ya. Alhamdulillah, amin. Dan kita akan didendangkan engineer dia, IR. Biasanya IR ni engineer. IR engineer. Kita panggil dia lah. Atas sekolah PLCE je, dia tak belajar pasal IR tu. Mama dah excited. Engineer nyanyi, Mama. Kita bersama dengan Eid Razi. Jumpa lagi. Yes. Assalamualaikum. Silakan Eid Razi. Aku hanya inginkan dia yang selalu di hatiku. Aku hanya inginkan dia yang selalu di sisiku. Di mana keinginanku, di mana kemauanku, selalu inginkan waktu bersama dirimu. Takkan ku tinggalkan dirimu. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Baby, don't you go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Don't you go away, stay with me, baby, don't you go away. Aku hanya inginkan dia yang selalu di hatiku. Aku hanya inginkan dia yang selalu di sisiku. Di mana keinginanku, di mana kemauanku, selalu inginkan waktu bersama dirimu. Takkan ku tinggalkan dirimu. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Baby, don't you go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Don't you go away, stay with me, baby, don't you go away. Please don't go away, stay with me, stay with me. Please don't go away, stay